Selamat berpuasa semua. Baru record. Selamat berpuasa semua. Rekod baru Terima naik. kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kita kan. Asal jadi je lah. Tak ramai pun kita jalan juga. So, okay. Alhamdulillah, ini program yang sekejap ya. Saya tengah atur slide. Ini program Mu'ad Banis bersama Quran ni yang special Ramadan ni. Dia ada 3 program sebenarnya. Semalam kita bersama Ustazah Mariatul. Dengar tak bunyi kereta tu? Abaikan je lah Ustaz punya kereta. Tidak mengganggu Ustaz. Tidak mengganggu lah? Tak, Tidak boleh, mengganggu. boleh mendengar suara Ustaz lagi. Boleh ya? Okey. Semalam kita dengan Ustazah Mal, kita Ustazah sebab kebanyakan kita punya peserta ni mak-mak, kaum ibu muslimah. Jadi saya bawa ustazah yang ada sanad surah Al-Fatihah sebab secara umumnya ada bezalah cara nak belajar mengaji antara lelaki dengan perempuan ni. Terutama sekali orang belah Borneo ni lah. Kan? Mungkin orang Melaya pun sama juga. Jadi saya bawa ustazah lah supaya lebih mudah. Sebab tu yang bagusnya kalau belajar mengaji ni lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kan? Yang bagusnya macam tu lah. Sebab lelaki je yang tahu lelaki, perempuan je yang tahu perempuan, dan memang fitrah kita lah. Kita punya panca indera ni, kita punya anggota ni memang berbeza. Okey. Jadi dalam program semalam Ustazah tunjukkan cara membaca yang bersanad. Seperti yang telah diterangkan oleh Ustazah semalam, cara yang Ustazah baca tu sama macam yang guru dia baca. Yang guru dia baca sama kepada guru dia, sama sehingga kepada Imam Ahmad bin Hanbal tu, Imam Mazhab Hanbali, sehingga sampai kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah orang yang berjumpa, yang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar membaca Al-Fatihah terus langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi itulah maksud sanad. Daripada Anas bin Malik ajarkan kepada Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ajarkan kepada murid dia, ajarkan lagi sampai kepada kita hari ini. Makna kata orang Arab sekalipun mereka tidak membaca Al-Quran ni dengan sesuka hati. Orang Arab sekalipun mereka perlu berguru untuk supaya bacaan Al-Quran dia tu sama macam yang dikehendaki oleh Rasulullah, macam yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam ilmu qiraat ada yang dinamakan sebagai qiraat daif, ada yang dinamakan sebagai qiraat maudhu. Makna kata orang Arab sekalipun jika dia baca Al-Quran tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dalam qiraat sab'ah, qiraat dia adalah qiraat yang tidak terpakai. Banyak contoh sebenarnya, banyak contoh. Kalau kita pergi ke Haram, pergi ke Mekah, Madinah, kita terjumpa orang Arab, kita dengar bacaan Al-Quran dia, kenapa macam pelik sangat, rosak sangat bunyi dia, dan kita tidak kenal bunyi dia. Dan kalau kita tanyakan kepada orang pakar pun kata ini qiraat maudhu, qiraat yang tertolak. Makna kata dia baca ikut lorat dia, ikut bahasa kampung dia, tapi bukan seperti aturan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar daripada Jibril alaihi salam. Okey, kita boleh faham tu kan? Dah, yang tu kita faham dulu. Orang Arab pun perlu belajar Al-Quran, perlu ikut macam mana Rasulullah ajarkan. Dengan Rasulullah, orang Arab pun membaca Al-Quran tidak mengikut cara baginda sendiri. Rasulullah pun ikut bacaan yang diajar oleh Jibril. Okey, boleh faham tu kan? Okey. Jauh lagi sampai pada kita hari ni, kita orang bukan Arab. Istilahnya ajam. Okay? Istilahnya ajam. Kita orang bukan Arab, lagilah cabarannya tu. Alangkan saya, saya kan orang Sarawak. Tapi saya boleh sebab saya pernah tinggal di Brunei, pernah tinggal di Sabah, pernah tinggal di Semenanjung. Jadi saya bolehlah ikut slang beberapa tempat, tapi kadang-kadang tersasul juga.
Kadang-kadang cakap dengan orang Melaya terkeluar juga bunyi Sarawak dia tu. Wajib yang tu. Begitu juga dalam kita membaca Al-Quran ni, kan? Macam Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Mudah tersasul. Sebab tu kita tak boleh nak cepat hukum orang. Kadang-kadang kita terdengar imam baca alhamdu, dia yang benda alham tu memang slang yang biasa tergelincir oleh orang di Borneo ni, orang Sabah, orang Brunei, orang Sarawak, kan? Okey. Jadi dalam Al-Quran ni ada, macam Ustazah cakap sama, ada dua kesalahan yang kita perlu beri perhatian. Satu lahnun jali, satu lahnun khafi. Lahnun jali itu maksudnya kesalahan yang besar yang memang tak boleh ampun lah, kan? Kalau salah lah. Satu kesalahan khafi. Jadi sebagai orang ajam ni kita ada lidah kita sendiri. Okey, boleh? Jadi sebabkan hari Sabtu puasa pula, boleh buka mikrofon, boleh menyampuk apa-apa bila-bila saja. Okey? Boleh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita faham yang ni dulu. Lepas ni saya akan bagi dalam program kita pagi ni, saya akan bagi, saya cakap sikit, saya akan bagi latihan bertulis. Boleh? Okey. Yang ni ambil perhatian yang saya cakap ni. Kalau nak catat boleh catat, nanti saya minta dalam grup nota ni. Okey. Dalam belajar bahasa Arab ada 3 elemen penting lah untuk kita orang bukan Arab nak belajar bahasa Arab. Okey. Yang tu kita tak cerita yang tu. Kita nak cerita dalam belajar Al-Quran, dalam ilmu qiraat Al-Quran, bacaan Al-Quran ni ada 3 elemen, 3 komponen. Okey. Nak namakan komponen ke elemen ni, ada 3 benda lah. 3 benda paling penting. Okey. Yang kalau kita belajar 3 benda ni, bagi ayat mana pun kita boleh baca dengan betul. Tapi pagi ni kita nak fokus belajar surah Al-Fatihah dengan 3 kunci ini. Dan bila kita dapat 3 kunci ini, kita akan dapat baca surah An-Nas, surah Ad-Duha, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah apa semua 114 surah. Tidak lari daripada 3 kunci ini. Okey, yang pertama kuncinya huruf. Okey, saya nak test lah, tengok. Cuba tulis, nanti saya nak minta di grup, cuba tulis dalam Arabnya dan cuba tulis dalam Melayunya. Huruf. Saya tak boleh bagi ejaannya. Okey, huruf. Yang pertama, huruf. Okey, kunci yang kedua, kalimah. Kunci yang ketiga, ayat. Kak Em baru buka buku. Biasalah cikgu, dia dengar dulu. Tak pakai pen. Kan dah ada pen. Tak, sebenarnya mula cuba nak gunakan ni. Surface tu. Tapi tak boleh lah Ustaz, dia kena back to basic juga. Kan. Dah Kak Em minta lah Microsoft Surface. Alang-alang orang bagi pen tu. Alah, pen tu sendiri punya tau. Sambung Ustaz, sambung. Nak tulis ni. Okey, 3 kunci ni. Kunci kita mesti ambil kunci ni. Kalau kita nak belajar Al-Quran, nak belajar qiraat Al-Quran. Sama juga macam kami belajar bahasa Arab dulu pun. 3 kunci. Tapi lain sikitlah kunci dia. Okey, kunci yang pertama, huruf. Huruf. Okey. Minta tulis Arabnya, minta tulis Ruminya, nanti saya minta dalam grup. Yang salah saya akan betulkan. Okey, boleh ah? Boleh sebab kat saya mah okey. 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 Huruf yang kedua, kalimah. Bab tulis senang si pandai gila Ustaz. Okey, siapa? Okey. Yang kedua, kalimah. Kalimah. Yang kedua, kalimah. Yang ketiga apa tadi? Ayat. Ayat. Okey. Okey, saya terangkan sikit dah. Ayat Al-Quran ni dia disusun oleh huruf. Okey. Huruf-huruf itulah yang akan membentuk kalimah yang bermakna. Ya. Okey. Kalimah-kalimah yang bermakna itulah yang membentuk satu ayat Al-Quran. Okey. Untuk membaca Al-Quran ni, kita tak kira ayat tau. Kalau nak kira betul salah bacaan kita, kita akan kira harakat. Akan kira huruf. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan? Tersalah satu harakat, satu bunyi saja pun boleh dianggap salah.
Kan? Macam ustazah, macam kita cakap semalam, ustazah pun ada cakap, kalau kita tengah baca Al-Fatihah dalam solat, tiba-tiba kita menguap. Perlu ulang ke tak ulang? Kita perlu ulang. Sebab apa? Menguap tu dah mengganggu satu bunyi, satu harakat dalam ayat yang kita baca tu. Okay? Sebab tu kita mesti settle huruf dulu. Kita settle huruf dulu. Okay? Okay. Siapa tahu huruf yang dekat slide ni saya ambil daripada apa? Cuba teka. Kak En nampak berbintang-bintang dah tu. Janganlah tanya hak yang tak cerdik ni. Aduh. Okey. Okey. Cik Ayu cepat tolong Cik Ayu. Siapa Cik tahu? Ayu di mana? Yang huruf yang saya ambil tu dia dari mana tu? Sembunyikan diri. Sembunyi. Tengok Cik Ayu lagi terus sembunyi belakang kamera Ustaz. Siapa nak cuba jawab boleh lah. Cubalah jawab. Kak Yung ke Dr. Sarina. Siapa lagi ada dengan kita? Si tahu Ustaz. Huruf ni ambil daripada mana Ustaz? Mengalah tak? Ustaz. Si tahu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ni saya ajarkan. Okey. Yang ni kita ambil dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Huruf. Tahu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nama huruf-huruf dalam lafaz isti'adah. Isti'adah. Saya suka kalau dalam buku kita suka tulis isti'adah lah. Macam kata ta'awuz tu macam bahasa apa? Kampung-kampung lah. Kalau saya ada duit dalam WhatsApp dalam WhatsApp nak yang nyempun tu link dulu. Siapa nak ambil? InsyaAllah kelak bagi. Okey. Bila Ustaz cakap laju macam tu Sarawak kami jam. Terus apa tu? Terus tiba-tiba macam keluar bunyi siam Ustaz. Subtitle please. Okey. Siapa sini? Okey, boleh tulis dekat chat sebab nanti kita nak tengok dalam ikut. Okey, boleh minta kerjasama semua tulis dalam chat. Okey, saya pun tulis jugalah. Tulis dalam chat. Siapa sini yang belajar mukadam? Saya. Sekarang aku belajar mukadam ke Ustaz? Tak, orang Arab tak belajar mukadam. Macam mana nak tulis ni Ustaz? Saya tak faham lah. Ada yang titik 3 tu ke? Ada. Yang ada gambar dialog. Yang ada macam dekat tepi tu ada gambar orang. Lepas tu ada gambar segitiga apa semua tu tengah-tengah tu ada macam klik dekat situ. Yang ada gambar orang. Okey. Nampak tak? Ada tu search. Tapi macam mana nak tulis kat mana search for someone in this call. Tak dekat. Dia panggil in-call messages. In-call messages. Tak apalah kalau saya tak reti nak tulis dulu. Maklumlah. Tak apa, boleh je. Tapi nak balik pun tak tahu. Nak balik kat mana? Balik sini balik. Aduh. Tak apa. Ya. Dr. Sarina dia daripada Perlis tengok. Lambat dia sampai. Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okay. Boleh. Belajar jauh. Ingat lagi dulu. Nastamiru Ustaz, Nastamiru. Dulu masa saya budak-budak, arwah nenek saya, nenek lelaki dan nenek perempuan saya mengajar mengaji lah di rumah. Dan mereka lah guru Al-Quran pertama saya. Semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepada mereka setiap kali saya membaca Al-Quran lah. Jadi bila saya baca Al-Quran memang saya akan kenang arwah datuk dan nenek saya. Orang Sarawak kami panggil nenek lelaki dengan nenek perempuan. Okey. Jadi kebiasaannya bila baca mukadam ni kita akan belajar alif, ba, ta, jim, dan okey. Yang 4 tu budak memang sampai menangis-nangis. Saya je lah yang tak menangis sebab anak itu cucu kesayangan kan, cucu sulung. Ngelat. Budak lain memang sampai menangis-nangis. Kerana apa? Kerana inilah nadi. Kan? Jantung hati. Kita orang bukan Arab ni nak belajar Al-Quran. Orang Arab lain. Dia dalam perut mak dia dah dengar cakap Arab. Kan? Dah dengar bunyi Arab. Jadi dia lahir-lahir dah dengan
rongga Arab, dah dengan lidah Arab, dah dengan bibir Arab. Beza dengan kita. Okay? Selain daripada pentingnya huruf ni juga masa kita belajar alif, kan, alif, kan, kalau cuba tengok balik, ada di YouTube rancangan Mukaddam dengan Awalham apa, astagfirullahalazim, Ustaz Ustaz Azhari. Azhari Jalaluddin Hasan, kan, Hasan Azhari. Okey. Nampak dia akan zoom dekat dia punya bibir tau. Alif. Macam mana nak sebut alif tu? Gigi ni kebetulan alhamdulillah lah, saya rahmat gigi saya ke depan sikit. Gigi ni letak dekat bibir sikit. Kan, alif. Kan? Okey. Kami akan belajar dua. Alif, alifun. Ba, baun. Sa, saun. Kenapa? Jadi selain daripada nak biasakan, kan, itu macam warm up tau. Macam orang belajar apa, macam Kak En belajar berenang, kan kena ada stretching, apa, exercise dia dulu, tak betul tak? Warm up. Sama juga orang belajar silat, dia masuk dalam gelanggang, guru tak bagi terus buah, guru tak bagi terus jurus-jurus, akan bagi satu latihan yang untuk menyediakan dia punya badan. Sama juga macam kita orang bukan Arab, sewaktu kalau kita tak belajar Mukaddam, kalau orang yang tak belajar Mukaddam, memang saya suggest ulang balik, belajar Mukaddam balik. Sebab kalau kita tak ada pelajaran huruf hijaiyah ni, kita tak ada kuda-kuda, tak ada apa orang cakap tu, asas yang kukuh untuk membaca Al-Quran. Itu pendapat saya lah. Pernah ada orang marah, kecam dengan pendapat saya tu, dan itu juga lah pendapat orang-orang tua di sekeliling saya yang kata kalau belajar Al-Quran tak belajar huruf memang tak cukup. Memang tak kuat asas dia tu. Dan kalau terus belajar Al-Quran, terus belajar A, I, U, Ba, memang tak ada, memang masalah nanti. Okey? Lagi satu, apa pentingnya kita belajar huruf ni? Rentak. Dalam membaca Al-Quran ni, dia rentak dia tak sama tau. Ada yang kita baca pendek saja, ada yang kita baca panjang saja, ada yang kita baca panjang sangat, ada yang kita baca dia melantun, ada yang kita baca dia melunak. Okey? Nampak tak? Rentak-rentak membaca Al-Quran tu. Sebab tu, bila kita belajar alifun, alif, kan rentak dia satu-satu saja. Alifun, alif. Nampak sana? Baun, ba. Di sana dah ada panjang dengan pendek. Baun, ba. Nampak? Okey, bila belajar tajwid, kan, ba tu dah jadi apa? Baun, ba tu dah jadi mad asli. Baun. Kalau dipanjangkan, ba, dia jadi apa? Mat lazim. Okey, nanti yang tu memang kat saya mah. Itulah. Okey, nak latih. Mula-mula kita nak latih kita punya rongga, apa yang terlibat? Okey, inilah kita kata tip dan teknik. Dalam kita nak mengaji dengan betul ni, apa yang terlibat rongga. Yang saya panggil rongga ni, kita punya ni lah. Kita punya kerongkong ni lah. Rongga termasuk dalam mulut. Okey, yang banyak terlibat juga lidah. Lidah ni. Yang keempat, gigi. Kan? Yang pertama rongga ni kita punya kerongkong. Yang kedua dalam mulut kita ni. Yang ketiga lidah, yang keempat gigi, yang kelima bibir. Memang 5 benda tu memang kita akan guna sepanjang kita membaca Al-Quran. Sebab tu perlu ada praktis dari kita kecil. Belajar Mukaddam, belajar huruf-huruf ini. Dan kami dulu belajar macam itulah. Alif, alifun, alif. Alifun, alif. Pendek saja. Alifun. Alif. Alif. Satu-satu je. Alifun, alif. Yang dah jadi panjang, baun, ba. Saun, sa. Taun, ta. Jimun, jim. Nampak tak? Okey. Sini dah okey kan? Okey. Yang seterusnya, sekejap saya tukar slide dia. Yang seterusnya, yang kedua apa tadi? Yang ni settle dah, huruf. Okey? Ini penting. Ini sangat penting. Okey? Walaupun di sekolah kita tak guna kaedah Mukaddam, tapi untuk anak dengan cucu kita tolonglah. Tolong
jangan ganggu dia punya pelajaran sekolah tu, tapi di rumah kita bawa dia belajar huruf hijaiyah. Ni paling penting, huruf hijaiyah ni. So, saya ni jenis ortodok lah dalam belajar ortodok. Ortodok tu maksud kata macam mana nak Old kata school. Ha? Old school. Old school. Orang lama. Orang lama. Jadi orang lama. Style orang lama. Zaman datuk nenek saya dulu, mereka memang tak pakai kalau belajar Al-Quran tu tidak belajar huruf. Mesti belajar huruf dulu. Cuma zaman sekarang lah dah ada kaedah-kaedah terus membaca. Siapa Ustaz, tu? nak kena keluar dulu. Sekejap lagi datang balik. Okey. Okey Ustaz. Okey, Dr. Saina angkat tangan. Kenapa ya? Okey. Dekat mana saya tadi? Yang kedua Balik. Yang kedua, nak masuk yang kedua. Dah masuk yang kedua. Selepas huruf. Okey, huruf Yang pertama huruf. Sekarang yang kedua apa? Kalimah. Kalimah. Okey. Sebelum kita pergi ke kalimah, kita kena tengok huruf tu jadi apa. Kan macam saya cakap tadi lah. Alifun, alif, baun, ba. Kan? Okey. Sekejap ya. Nampak tak? Nampak. Besar kan? Okey. Okey. Selepas kita tahu nama-nama huruf tu, nama huruf tu kita mesti tahu dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, kan? Okey, selepas tu kita kena tahu nama harakat. Nama baris. Okey? Apa nama baris? Ada siapa boleh tolong? Ke saya ke boleh tolong? Nama baris. Fathah, Dhammah, Kasrah. Fathah, Dhammah, Kasrah. Baris asas, baris satu. Lagi tanwin, sukun. Tanwin, sukun. Okay. Yang apa orang kata? Yang seterusnya, yang gabungan. Fathatan, kasratan, dhammatan. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Okey, itu saja. 8 je harakat yang kita perlu tahu. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, baris bersambung. Sabdu, kita panggil sabdu. Sabdu. Okey. Kemudian tanwin. Tanwin tu baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Yang tu saja. Okey, jadi kalau kita tengok huruf-huruf dalam surah, dalam lafaz istazah tadi, dalam ta'awuz tadi, dia ini saja hurufnya. Alif diberi baris apa? Atas. Kasrah. Okey. Ain Dhammah. dhammah. Waw Mati. kasrah. Tetapi yang tak bertanda sebab dia jadi apa? Sebab dia jadi mad asli. Okey, zal dhammah. Macam itulah. Macam itulah seterusnya. Okey, kenapa kita mesti faham ni? Baik. Pengalaman saya mengajar budak-budak yang tak belajar nama huruf, tak belajar nama harakat. Dia hafal Quran boleh, baca Quran dengan baik boleh. Datang masa kita nak ajar dia tajwid tak? Ya, macam mana kita nak ajar tajwid? Contoh mad asli. Okey, mad asli macam mana kita nak cakap tentang mad asli tanpa kita cakap nama huruf, tanpa kita cakap nama harakat? Dapat tak? Kita cakap panjang. Macam mana orang nak faham? Okey, untuk menerangkan mad asli kita akan cakap kasrah berjumpa dengan alif atau ya atau waw mati. Jadilah mad asli yang dibaca panjang dua harakat. Bayangkan kita semua okeylah tahu. Bayangkan budak tak tahu nama huruf ni.
Kan yang panjang itu dia tak tahu nama huruf, nama baris dia tak tahu. Macam mana kita nak ajar dia tajwid? Nampak tak di sana? Pentingnya kita belajar huruf dan harakat tadi. Ayu tu menaip menaip tu menyalin tu bunyinya sound effect tu. Sorry, kuat. Okay. Tak apa, tu semangat. Saya pun jadi semangat kalau dengar bunyi murid-murid menyalin macam tu. Tak apa, Ayu buka je mikrofon tu. Okey. Kepentingannya di sana tu kita dah nampakkan, sebab itulah orang dulu-dulu dia kena settle dulu nama huruf, nama harakat. Sebab itulah kita belajar alif di atas, alif di bawah, i, alif di depan, u. Kan? Supaya nak bercakap tentang tajwid nanti senang. Kan? Apa-apa huruf berbaris atas berjumpa dengan alif, dia akan jadi mad asli. Baca 2 harakat. Apa-apa huruf berbaris bawah jumpa dengan ya, dia akan jadi mad asli. Dibaca 2 harakat. Apa-apa huruf berbaris depan jumpa dengan waw mati, dia akan jadi mad asli juga, yang dibaca 2 harakat. Mudah tak? Kan? Mudah untuk kita ajar tajwid kepada orang. Bayangkan kalau kita tak tahu nama huruf, tak tahu nama baris, susahlah. Memang susah. Sebab itulah yang saya hadapi dengan anak-anak murid saya ketika nak mengajar tajwid. Bagi mereka yang tak belajar mukaddam lah. Bagi mereka yang tak belajar nama huruf, tak belajar nama harakat, memang kita susah sikit. Okey, baik. Kita akan pergi kepada kalimah. Saya tukar slide dia. Sebentar. Dr. Serina dia ada lawatan ke mana tadi? Rumah Rumah Asnaf. Masuk balik. Dr. Serina ada lawatan ke Rumah Asnaf kan? Ya, sekejap lagi janji pukul 11. Jauh tak? Perlis kecil saja. Hujan ni sampai, kalau telajak sampai Siam. Pergi Siam tu. Itulah bila doktor cakap pasal pergi Rumah Asnaf, teringat yang anekdot dalam MMRP pun ada kisah macam tu kan, yang donat tak menjadi tu. Buku dah ada dekat Ayu sekarang. Ayu dah boleh baca dah. Kita tunggu. Tak sabar tunggu. Saya dah baca habis dah. Alhamdulillah. Tapi jangan bagi spoiler. Okey. Okey. Yang pertama huruf, yang kedua apa tadi? Kalimah. Yang ketiga ayat. Baik. Yang huruf tadi mesti diberi ada harakat lah. Even dia huruf yang tak ada tanda macam waw tu, nampak tak? Tengok di sini waw. Ini tak nampak mouse saya. Yang a'udzu tu kan waw tu tak ada tanda, tapi sebenarnya bertanda. Tanda mati, tanda sukun. Kan? Tapi dalam Quran yang kita guna sekarang supaya mudah untuk kita tengok tajwid dia, yang mad asli dia tak bagi tanda. Waw dengan ya yang jadi mad asli tak bertanda. Yang tu dalam mushaf moden ni. Yang mudahnya dalam mushaf moden ni kita nak kenal senang je. Bila waw dengan ya tu dia tak bertanda, dia tandanya tu adalah mad asli lah tu. Okey? Okey, tengok. Yang huruf-huruf tadi membentuk kalimah. Tapi bahasa Arab ni istimewa sikit. Ada juga satu huruf pun dah membentuk kalimah. Macam wa. Bermaksud dan. Bi. Ba baris bawah bi. Dah bermaksud dengan. Dan
Okey. Okey, itu antara belum lagi yang apa yang lain-lain lah. Bila alif tu dia menjadi mewakili saya kan. Okey. Nampak tak dalam lafaz isti'azah ada 5 kalimah. Lepas ni saya nak bagi latihan sekejap dalam 10 minit. Okey ya? Kita settle yang kalimah ni dengan ayat dulu. Sikit. Okey, tengok yang huruf-huruf tadi akan membentuk kalimah dan istimewanya dalam bahasa Arab ada kalimah yang satu huruf je pun dah bermaksud satu kalimah. Macam tengok bi sana. Yang billah itu billahi, a'udzu billahi. Bi yang dekat billah ni, yang ni kan? Dia satu huruf dah bermaksud satu perkataan dengan. Okey. Inilah kalimah-kalimah dalam lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Jadi untuk kita betul membaca satu-satu kalimah ni, kita perlu baca betul satu-satu huruf dia dengan harakat yang betul. Contoh, a'udzu tu satu kalimah. Maksud dia aku memohon perlindungan. Sebenarnya yang aku tu tu dalam bahasa Arab dia tu ada lain lah, saya tak nak cakap sini nanti kita keliru. Sebenarnya ni satu kalimah ni dia bermaksud aku memohon tapi dianggap sebagai satu kalimah. Macam saya makan. Kalau dalam bahasa Melayu kan saya tu satu perkataan, makan tu satu perkataan. Betul tak? Saya memohon perlindungan. Ya. Kan saya satu perkataan, memohon satu perlindungan satu perkataan. Tapi dalam bahasa Arab ada juga yang gabungan. Dua perkataan macam sini, di depan tu maksud saya lah, bermaksud aku. Kan? Tu tempitan. Bila kita nak cakap perlindungan tu dia jadi tu. Jadi aku mohon perlindungan. Okey, nak baca yang ni betul, kita kena baca betul yang macam saya tunjuk tadi. Alif berbaris fathah. Alif fathah bunyinya a. Pendek saja. Okey, untuk mudah orang ajar macam kita ni sebut biasa je. Macam kita cakap aku, amat, kan? Apa lagi? Yang perkataan yang biasa tu. Ayam. Biasa. Ayam. Kan? Adik. Alam. Amin. Asap. Aman. Api. Kan? Macam tu je. Yang ni kalau orang ba'i Kak Semah tahu lah orang ba'i kan? Orang Bintulu. Orang ba'i dia mudah sikit sebab yang ni memang dah ada dalam kami punya panca indera ni. Suku saya lah orang Bintulu asli ni kan, bila kami cakap maksudnya bukan. Jadi senang dah kan. Jadi dah senang. Mungkin untuk orang lain tu teknik dia nak sebut ni dia berbeza. Anas, hai. Dia berbeza dengan tadi. Nampak tak di sini? Dan panjang sikit. Dua hitungan dia. Dua rentak dia. Du. Okey. Du ni nak bagi senang, lidah gigit sikit dan jangan ada air liur. Kalau ada air liur, dia dah jadi lain. Dia dah jadi zai. Nak mudah lah. Nak bahasa mudahnya. Jangan ada air liur. Kalau arwah datuk nenek saya dulu ada juga ramailah di kalangan guru-guru kampung yang saya pernah belajar mengaji ni, dia nak mudah ni, du ni kita nak dapat lidah ni gigit sikit dan jangan ada air liur. Jangan ada zuk ada air liur. Kalau kita buat macam ni, nampak tak? Letak tangan kita dekat depan mulut, cuba sebut zuk. Kalau ada air liur pergi ke tapak tangan kita tu, belum dia akan jadi zal. Okey? Yang betulnya zal ni jangan ada air liur. Zal, tu, a'udzu. Kalau ada air liur pun air liur tu dalam ni je, dalam mulut kita je. Kalau zai, wazai, dia akan tu nak bagi mudah lah, tapi jangan pula nak
baca wazaitun sengaja keluarkan air liur tak. Ni tip dan teknik dia untuk kita tahu betul. Janganlah pula wazaitun sengaja nak apa keluarkan air liur dia tak. Ini antara apa kita cakap kita punya penimbang lah nak tengok sebutan. Jadi a'udzu. Zu tu gigit lidah kita dan cuba tengok zu sini ada tak air liur. Kalau ada air liur atau angin dia kuat pergi ke tempat tangan kita tu, dia akan jadi zai. Itu mudah je nak bezakan zal dengan zai. Zai jangan gigit lidah kita kalau zai. Waz. Apa lagi? Ada contoh tak ayat-ayat Al-Quran yang zai? Selain pada wazaitun, apa lagi ya? Nanti dah kita cari. Okey, yang penting kita faham di sini. Okey. Selain daripada tu, cuba kita tengok dalam huruf-huruf Al-Quran ni, dia tidak semestinya satu huruf membentuk satu bunyi, tak? Ada yang satu huruf, satu bunyi, ada yang dua huruf. Jadi satu bunyi macam a'udhu, macam tu. Kan huruf ain baris dhammah jumpa dengan waw baris sukun. Tak? Nampak? Dua huruf membentuk satu bunyi. Ada juga yang nanti tengok di sebelah pula. Bila ada huruf ba, ada huruf alif, ada huruf lam, dua lam. Dan, tapi bunyi dia bil je. Betul? Okay? A'udhu billahi. Kan? Makna kata dalam Al-Quran ni boleh juga 4 huruf menjadi satu bunyi. Jadi tak? Samalah macam bahasa Melayu juga. L-I, le, kan 2 huruf satu bunyi. M-A-N-G, mang. Kan 4 huruf satu bunyi. Jadi apa Ayu? Jadi lemang. Kan? Okey. Okey boleh ya? Okey. Dalam lafaz isti'azah ni ada a'udhu billahi mina. Tapi kerana di sana shin yang ada alif lam samsiah di situ, jadi disambung kepada kalimah seterusnya minasyaiton. Sama juga nun baris bawah tu dengan ar-rajim tu dihilangkan alif lam tu, jadi bersambung ni rajim. Jadi lafaz isti'adzah ni ada berapa kalimah? 5. Tapi macam a'udzu billahi dia dua tau. Dua kalimah yang membentuk satu lah. Satu. Tapi a'udzu tu terbitan kan. Billah tu kata kerja apa dengan Allah. Okey, jadi yang ni dia jadi satu kalimah. Okey, apa kita punya latihan? Boleh tak? Apa kita punya latihan? Pasti kita nak tengok. Boleh tak saya bagi 10-15 minit untuk kita buat latihan ni? Mudah sahaja latihannya. Okey. Pertama sekali, tengok dalam Al-Quran nanti ayat pertama surah Al-Fatihah. Apa ayat pertama surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali senaraikan hurufnya. Hurufnya sahaja yang tak ada bunyi, yang tak ada harakat. Huruf apa je huruf yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim tu. Dan okey. Itu saja latihan untuk kali ni. Lepas ni nanti kita buat latihan kita insya-Allah sampai pukul 12 kan. Okey. Itu saja latihan untuk kali ni. Kita berehat dalam 10 minit. Saya bagi masa dalam 10 minit boleh? Okey. Keluarkan huruf daripada Bismillah tu. Ayat pertama surah Al-Fatihah, keluarkan huruf. Nanti kita nak tengok harakat-harakat pada huruf tu. Nanti kita nak tengok bagaimana huruf-huruf tu membentuk kalimah-kalimah dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Kalau kita faham tu, yang nombor 2 nanti kita boleh buat pula. Dia punya macam ni lah sampai jadi kotak-kotak macam ni. Jadi tujuan program kita pagi ni adalah kita nak pandai buat kotak-kotak macam ni. Untuk apa pun ayat-ayat yang kita baca, terutama sekali ayat yang kita baca dalam solat. Macam Ad-Duha, An-Nas, Al-Alaq yang kita biasa baca dalam solat tu, kita pandai pecahkan dia jadi kotak-kotak macam ni.
barulah kita dapat membaca dia dengan betul. Dia macam matematik lah. Kalau kita tak hafal sifir, memang susah kita nak belajar matematik. Sama juga Al-Quran ni, kalau kita tak pandai pecahkan satu ayat tu jadi kotak-kotak macam ni, kotak-kotak kalimah macam ni dan kotak-kotak huruf, dia susahlah kita nak belajar Al-Quran. Kalau kita boleh pandai yang ni, dalam pagi ni kita boleh pandai ni, insya-Allah untuk kita nak pecahkan ayat buat kotak macam ni untuk ayat-ayat lain dalam surah-surah yang kita biasa baca, dia jadi tak susah dah, insya-Allah. Boleh semua? Boleh InsyaAllah boleh. Jadi apa latihan kita tadi, tolong ulang balik Ayu, boleh tolong ulang? Kena tuliskan huruf yang ada dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Okey, apa So, pertama surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Dr. Saina nak jalan dah ke? Ya, saya pergi dulu ya. Okey. Ya, terima kasih Dr. InsyaAllah nanti kita share dalam grup. Ya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Hati-hati, Doktor. Salam. Ustaz, Bapak. Ustaz ke Bapak? Apa ni, yang nak tulis tu maksudnya kalau huruf tu berulang, tulis satu kali je lah. Ke nak Satu kali tulis? je. Tak tulis. Okey. Okey. Nanti boleh gambar, boleh share dalam grup Boleh tak? InsyaAllah. Kan boleh tu. Okey, saya tutup kamera sekejap. Sini. Boleh kalau buntin special kah? Nak ya aku sih boleh dulu. Sebab ni ada makan bahan kimia. Mak nak ya mak ada bini Azim lah. Oh, orang pergi pregnant. Nak ya tak nak. Mudah besar sih masalah. Pergi kecil. Ada. Tak semua yang nak dengan nak ya bini Azim saya. Deknya orang ada belajar ya bah pasal ya. Adik Kak. Sorry. Si ingat atuk terbuka.
Baik, semua sudah siap? Tengok grup dulu, ada tak yang dah hantar gambar? Sekejap. Belum ada yang hantar gambar dulu. Tak sempat buat kotak lah Ustaz. Tak payah buat kotak lah, asalkan nampak huruf-hurufnya. Nanti kita belum lagi ke kotak. Lepas ni kita akan belajar buat kotak kalimah-kalimah tu. Siapa ada Al-Quran perkata, senang lah. Ada tak Al-Quran yang ada yang huruf dia jarak-jarak sikit, lepas tu ada dekat bawah dia ada terjemahan ayat tu. Ada. Tu kita panggil Al-Quran perkata. Dalam grup GMBQ kan Bapak? Salah Ya. grup pula. Dalam grup Jumaat Manis. Mana Atul tadi? Tak ada dah bunyi dia. Terima kasih Kak Yong share dekat grup. Okey lah. Ni Ayu ni memang orang memang belajar art. Tak pakai pen art tadi. Tak sesuai kertas ni pakai pen hard. Rosak mata pen hard saya. Dalam baik Kak Melati tak apa. InsyaAllah ada rakaman nanti. Okey. Huruf-huruf dia, jom kita semak sekejap, saya buka slide. Baiklah. Semua dah bersedia? Okey, semua dah bersedia? Okey. Di sini kita yang baca melekat, baca apa tu? Yang tu istilah saya sendirilah untuk sebab saya mengajar budak-budak dulu kan. Jadi bila mengajar budak-budak ni kita mesti beritahu apa perbuatan dia, aktiviti dia, melekat ke meletup ke. Contoh saya ajar Qaqqalah, saya akan kata meletup lah. KN dah senyum-senyum. Tu background, kenapa background meeting? Baru keluar meeting. Tak pakai background yang ada muka saya tu. Tak boleh lah masuk meeting. Tak, yang sekarang lah. Dah selesai ke KN meetingnya? Ya, sekadar menyampaikan amanat. Okey, Alhamdulillah. Baik. Okey, yang dah tulis huruf-huruf tadi,
sekarang kita nak pecahkan. Yang ni belum jadi kalimah tau. Yang ni kita panggil harakat. Bunyi dia. Okay. Sebab nak betul baca ayat 1 surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nak betul baca tu kita kena betul baca semua yang dalam kotak ni. Ni kita panggil kotak bunyi. Sebab saya belajar budak-budak. Jadi cara saya cara dengan budak-budak lah. Kan? Okay. Ni kita panggil kotak bunyi. Okay. Yang ni saya tunjuk ayat kedua nanti cuba buat sendiri pula kotak-kotak bunyi ni. Okay. Okay, kita tengok. Kotak pertama. Okay, saya tanya. Apa huruf? Dua huruf yang ada dalam kotak pertama tu? Ba dan sin. Okey, ba dan sin. Okey, sin. Dia itu sin biasa je. Ustaz. Biasa je. Kami dia ada bisin dori dia datang ya siapa nak buka sound dulu. Bisin. Saya pakai. Tadi ada dengar cerita pasal bahan kimia lah apalah. Oh maaf si orang pregnant si boleh facial muka nak. Saya tahu kami juga. Ni tak kali doktor anak Erwan ni tahu ke dia? Doktor ini ya academician, bukan medik. Bukan medik pun dah. Tapi kami dulu memang jagalah minyak angin pun kami suruh. Okey. Ya Datuk, ya kami jaga sebab nantu kami ini pregnant. Ya nak pergi ke dah second dah. Artinya nak pressure tak ya kami madahnya bukan orang mengandung untuk sebulan pressure kah kami madah seminyak ya. Betul lah. Okey. Ada huruf ba dan sin. Okey. Huruf ba-nya harakat apa? Baris apa? Bawah. Baris kasrah. Kasrah. Atul pandai kasrah. 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 Okey. Sin-nya Sukun. Sukun. Okey, sakinah. Sakinah. Okey. Jadi, bila dua huruf macam ni melekat. Dua huruf tu melekat. Kenapa melekat? Sebab huruf kedua tu. Kan? Okey, ni satu kunci nak baca cantik Quran. Cara kita tengok huruf selepasnya. Satu huruf, dua huruf, tiga huruf selepasnya. Dan apa-apa pun cara membaca Al-Quran, apa-apa pun tajwid dia nanti memang akan macam tu. Kita tengok, kita kira satu huruf, dua huruf, tiga huruf yang selepasnya. Kalau huruf selepasnya itu ada harakat, fathah, kasrah, dhammah ataupun tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, maknanya dia tak melekat. Dia akan dibaca sendiri. Contoh, sin tu kita tukar pergi baris fathah, sa. Jadi dia akan ada bunyi sendiri, bisa. Okey? Jadi kita sebut pun macam kita sebut bisa lah. Bisa. Kan? Tapi kalau saya nak cakap Melaya, cakap Semenanjung, saya tak cakap bisa lah. Bisa apalah. Saya cakap bisa. Kan? Lain sikit se. Kan? Okey. Kalau dalam cakap Kedah KN macam mana sebut bisa? Sama macam Ustaz, bisa. Bisa. Okey. Tu kita panggil slang. Jadi kerana macam saya ni kan lagilah susah. Saya ada slang saya sendiri, Ba'i bin Tulu. Saya kami ni suku asli bin Tulu. Ada slang sendiri. Lepas tu cakap Sarawak ada slang sendiri, cakap Melayu ada slang sendiri. Cakap Melayu saya pula ada berapa slang? Ada slang Sabah, ada slang Brunei, ada slang Semenanjung. Okey. Cuma slang negeri-negeri tu saya tak berapa lah. Okey. Okey. Jadi kita akan tengok macam tu lah. Apa-apa pun ayat kita akan baca dalam Al-Quran ni kita tengok macam tu. Kalau huruf selepasnya tu ada baris, dia memang okey. Kalau huruf selepasnya tu baris ni, baris sakinah, baris sukun, baris mati, kita kena tengok huruf yang selepasnya juga. Apa huruf yang selepasnya? Dan kita akan tengok huruf yang selepasnya lagi. Yang tu nanti kita tengok, nanti kita akan faham lepas ni. Ni senang je kunci ni. Kalau kita tahu kunci ni insyaAllah, apa pun ayat lepas ni kita boleh baca. Jadi ini sifirnya untuk kita betul baca Al-Quran, ayat apa pun ini sifirnya. Kita perlu pandai pertama sekali keluarkan huruf daripada ayat tu, kemudian keluarkan bunyi daripada ayat tu. Bis. Bis. Biasa je. Bis. Mil. Okey.
Yang kotak kedua apa hurufnya? Mim dengan lam. Mim lam. Mimnya harakat apa? Mim ya. Kasrah. Mim kasrah. Kasrah. Kak Yong pun sempat-sempat juga menjawab. Alhamdulillah. Okey, lamnya? Fathah. Fathah sabtu. Sabdu. Salah sebut. Sabdu. Okey. Tapi dalam ni Mai yang semalam Puan Mai kita ada baca semalam kan? Selamat datang. Okey. Sebenarnya dalam ayat 1 surah Al-Fatihah ada tak kita jumpa yang macam ni? Yang macam kotak nombor 2 ni ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Dia bersambung dengan kalimah jalalah Allah tu. Kan? Mimnya sendiri. Mim yang bersambung dengan sin tu. Ba, sin, mim. Kan? Satu kalimah. Kemudian kalimah jalallah Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ni kalau kita pandai buat yang ni, insya-Allah kita boleh cuba untuk kenal mana satu yang harakat yang kita boleh baca dengan betul, dengan mudah, mana satu harakat yang kita susah. Kan? Mana satu harakat yang kita belum baca dengan betul. Okey, cuba tengok semua kotak ni. Ada tak dalam kotak ni yang kita susah nak baca? Ada tak? Kalau ada tolong beritahu. Tak ada kan Kak En? Ni semua senang kan? Nanti ayat 7 adalah. Ghairil maghdubi. Nanti ayat 7 kita akan jumpa yang susah. Okey. 4 minggu Ustaz tak lepas ayat 7 tu. Okey. Nampak tak? Dengan kita tengok macam ni, kita nak ajar, katalah kita nak ajar anak kita nak ajar cucu kita, ataupun mungkin alamak suara Ustaz seluruh salat. Mungkin yang lain okey tak? Yang lain dengar okey tak? Okey. Mungkin lain Puan Mai. Semalam Puan Mai ada membaca dalam sesi semalam. Belum perkenalan lagi kan? Puan Mai ada dari Perak kan? Dari Perak betul tak? Dari Perak. Okey. Jadi kalau kita pecah macam ni, kita tengok anak murid kita, contohlah anak kita ke, cucu kita ke, ataupun mungkin pasangan yang berkahwin dengan mualaf ke, kan? Jadi nak ajar kita punya pasangan nanti pun senang. Jadi tengok dulu macam ni, tengok kotak-kotak tu kita boleh detect, kita boleh kenal pasti mana bunyi, mana harakat yang kita susah nak baca. Mana harakat yang dah betul kita baca, mana yang belum betul kita baca. Macam ni kita boleh tengok satu-satu. Bismillah dan Rahim. Kan? Okey. Sekarang kita nak tengok yang seterusnya, kita nak tengok. Jadi, okey, saya ulang balik. Bayangkan kita tak belajar nama huruf, kita tak belajar nama harakat. Boleh tak kita belajar benda ni? Jawapan dia tak boleh. Kan Kak En? Sama macam orang tak belajar nama nombor. 1, 2, 3 dia tak belajar. Tambah, tolak, darab, bahagi, dia belajar. Macam mana dia nak belajar matematik? Macam itulah juga kalau kita tak belajar nama huruf, tak belajar nama harakat, memang susah. Huruf ada berapa je? Ada 26. 29 26. Jawi. Okey. Harakat ada berapa je? Kita ulang balik. Tadi Kak Saimah dah bagi, sekarang Kak En ada. Kak En cuba ulang balik harakat apa je? Fathah. Fathah. Kasrah. Fathah, kasrah, dhammah. Okey, yang tu yang asal. Okey, yang asal lagi 2. Fathatain. Yang tu tanwin. Itu tanwin. Lagi 2? Lagi 2. Yang asal 4 saja, Fathah, kasrah, dhammah, sakinah. Dengan? Sukun. Sakin sukun. Okey, mati. itu yang asal. Mati kan Ustaz? Okey. Tanwin Yalah. pula huruf tu Kami berbunyi. panggil mati. Mati. Ya, kita guna istilah Al-Quran lah. Sakinah, sukun. Ya. Okey. Tanwin pula adalah harakat yang menunjukkan huruf tu berjumpa dengan nun. Nak senang, tambah nun mati selepas dia. An, in, un, ban, bin, bun. Kan kalau kita belajar.
Kan kita tambah nun. Mati. Okey. Ya, itu tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain. Okey. Tasydid, syiddah. Syaddah. Syaddah, tasydid, sabdu. Kita panggil sabdu. Okey. Yang tu pula menunjukkan huruf tu dua sebenarnya. Dua. Satunya mati, satunya ada harakat. Sama ada fathah, kasrah, dhammah. Senang kat sifir dia, senang kan? Senang. Kalau faham sifir ni memang insyaAllah ayat mana pun kita baca, kita dah tahu sifirnya. Okey? Jadi, kita nak tengok pula. Dari sini, kita nak pecahkan kalimah dalam surah Al-Fatihah ni dan kita nak tengok apa tajwid yang berkaitan di dalamnya selepas ini. Jadi, saya bagi latihan lagi sekali. Latihan kedua ni adalah cuba keluarkan kalimah-kalimah dalam ayat 1 surah Al-Fatihah. Kalimah dia. Boleh? Macam Kain ada pakai Al-Quran perkata kan? Yang tu senang lah. Itu dah mengelat. Tak apa, sebenarnya itu sangat membantu. Sangat membantu Memang kita. lah, betul-betul. Satu kalau bagi orang-orang baru memang saya kata pakai Al-Quran yang perkata tu. Tapi jangan pakai yang ada roman di bawah dia tu, yang ada tulis BIS bis MIL mil. Yang tu kalau ikutkan Majid, yang tu Jakim tak benarkan sebenarnya. Tapi tak tahulah kenapa dijual secara meluas di negara kita. Tapi yang perkata macam Kak N pakai, Ayu pakai tu okey. Kak Saimah ada pakai tak? Perkata. Ada. Tengok. Tapi jenis yang macam mana nak yang ya. Okey. Si Papa nampak tak? Belakang sikit. Okey. Kan nyapun tulis ya jarak kan? Tapi yang tu ada macam pada kitab ya, ada bismillah, ada tulisan Rumi. Ada tapi bismillah. Dalam Rumi. BIS ditulisnya kan macam mana? Ya ada bis juga siap awak. Oh, ikutkan Jakim sih benarkan ya. Kalau terjemahan sedar. Daripada An-Nur. Siapa Kak? Mungkin dekat dibolehkan lah. Kan? Okey. Okey, sekarang pecahkan kalimah. Kalimah dalam ni tak banyak. Dalam ayat pertama surah Fatihah ni. Okey, boleh? Tulis, macam Ayu buat tadi lah. Tulis, cuba masukkan dalam grup. Kita nak tengok kalimah dia. Empat kotak je. Mungkin ada yang akan tulis 5, tapi saya kira sebagai 4 kotak sahaja. 4 kalimah sahaja. 4 sebab harful jar ba tu dengan ismi disambung jadi bismi. Oh, tulis kalimah bismillah. Tapi ya pecahkannya jadi 4 kotak. Kotak 1 apa, kotak 2 apa, kotak 3 apa, kotak 4 apa. Okey. Kau salah ingat Alhamdulillah. Okey, saya tunjuk contoh lah. Sama macam yang kita tengok tadi, istiazah tadi. Dah pun. Dah tertunjuk pula dekat slide tu. Okey, tambah. Itulah kalimah dia. Apa ni Ustaz? Aduh, puasa. Ada 6 biasalah puasa-puasa ni. Ada 6 lagi ayat, jangan takut. Ada 6 lagi ayat. Terus senang aja gambar aja. Okey. Saya ulang balik. Yang ni penting, sama ada kita nak belajar sendiri ke, kita nak ajar anak, nak ajar cucu, nak ajar pasangan. Yang ni sangat penting. Sebab kalau kita pandai pecahkan kalimah ni, insyaAllah kita dah ada kunci yang cukup untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kan bermula dengan kita kenal huruf, bermula dengan kita pandai pecahkan bunyi dia, kemudian kita pandai pecahkan kalimah dia. Sama juga dalam bahasa Arab.
orang tu dia pergi hafal sorof, pergi hafal nahwu, pergi hafal apa semua pun, kalau dia tak ada kalimah yang banyak, dia tak dapat bercakap juga dalam bahasa Arab. Kan? Macam mana dia hafal pun nahwu, sorof apa semua tu kan. Sama juga bahasa Melayu macam tu juga, bahasa Cina, bahasa apa semua sama. Jadi kalimah ni penting. Kan? Okey. Jadi kalau kita pandai pecahkan kalimah tu, insya-Allah dia jadi mudah untuk kita belajar membaca surah, membaca ayat-ayat apa pun di dalam Al-Quran. Okey, kita akan teruskan sikit. Nanti sebelum tutup kita akan ada kerja rumah. Kerja rumah dia mungkin saya akan bagi surah lain lah untuk kita pecahkan dia punya huruf, pecahkan dia punya bunyi, pecahkan dia punya dia punya kalimah. Okey? Okey. Pola macam yang Tok Jawab Ustaz. Pola macam nak bismillah daripada kita ya. Pola macam ya. Semua kita nak pola macam ya. Sebab betullah kata orang sifirnya. Kalau kita pada benda tu, insya-Allah kita boleh baca Al-Quran dengan baik dan kita sangat membantu untuk kita memahami kalimah-kalimah yang kita baca. Okey, kalau ada yang tulis boleh siapa raise hand? Oh, saya sendiri. Sorry. Hai, baru nak tanya. Ni nak minta break ke apa Ustaz ni? Okey, insya-Allah yang slide yang saya tunjuk ni adalah buku Kak Saimah dah order sebenarnya. Tunggu dulu Kak Saimah, masih dalam proses. Buku Pandai Fatihah. Toklah rupa dalam buku Pandai Fatihah. Okey, sekarang kita nak tengok ni. Tajwid dalam ayat 1 surah Al-Fatihah. Okey, tajwid ni tak wajib. Okey, tak wajib kita tahu nama-nama tajwid tu, tapi wajib kita baca yang tadi tu. Yang bismil, yang tadi kita boleh baca dengan betul, yang tu wajib, fardu ain. Wajib ain. Yang ni fardu kifayah. Kita tahu nama-nama huruf dia ni, nama-nama tajwid kita ni. Jadi kenapa ulama buat macam ni? Supaya mudah lah. Macam kita tengok signboard kan, lampu merah, berhenti, lampu hijau kan. Okey, bayangkanlah kalau tak sama. Kan, dekat Malaysia lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning bersedia untuk berhenti. Saya pergi Brunei guna warna purple, warna kelabu warna. Okey, jadi nak bagi mudah, sebab Al-Quran ni dibaca oleh seluruh dunia, jadi ulama buatlah nama-nama. Okey, kita dah tahu nama huruf, kita dah tahu nama harakat senang je, 8 je tadi kan. Okey, jadi sekarang kita nak tengok tajwid dia. Okey, sukun. Jadi, nama-nama ni dibuat untuk memudahkan proses belajar dan mengajar Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan kalau tak ada istilah-istilah ini, macam mana kita nak belajar dan mengajar Al-Quran? Mustahil kan? Jadi, sebab itulah timbul bid'ah. Ini tak dikata bid'ah sebab ini alat. Okay? Ini bukan dalam perkara ibadat. Jadi ini bukan bid'ah. Jadi ini inovasi. Kan ulama nak bantu mudahkan sebab Al-Quran dah sampai kepada ajam. Kan dah sampai kepada orang bukan Arab. Kan? Jadi untuk mudahkan dibagilah. Okey. Yang pertama sekali dalam tajwid ni, yang ni kita mesti faham, sukun, sakinah. Kan? Setiap huruf sakinah tu kekal sifatnya dan bunyi, okey, bunyi satu-satu harakat tu akan bergantung kepada huruf yang sukun ni. Okey, dalam ni kita belum tengok qaqalah lagi kan. Cuba tengok yang ada qul huwallahu ahad. Kan? Jadi dal yang di hujung tu ha jumpa dengan dal ahad. Kan? Jadi dal yang mati tu, dal sukun, dal sakinah tu dia menjadi
hukum qaqalah. Dan dia yang mempengaruhi bunyi itu. Kalau macam sini kita tengok bis. Kan? Bergantung kepada sin tu. Kalau kita baca bish, dia dah jadi salah. Ataupun berkembung. Pipi kita bius. Bius. Dengar tak? Kan? Bius. Kembung. Jadi kembung pipi kita pun jadi salah. Dia dah jadi sad. Kan? Kalau keluar angin, bish. Dia jadi shin. Okey. Kalau tergigit lidah, bis. Dia jadi zal. Kan? Kalau terkeluar air liur, bis. Dia jadi zai. Tengok. Okey. Sebab tu, harakat sukun ni orang kata buah pertama lah dalam ilmu tajwid ni. Kalau kita tak mahir yang sukun ni, susah lah. Susah. Okey. Sukun ni tajwid yang pertama, yang penting sekali kita perlu belajar. Sebab setiap harakat tu kalau dia berjumpa dengan huruf sukun tu akan mempengaruhi seluruh bunyinya. Kan? Sama juga rah. Rah. Berangin di sini. Rah. Atau angin. Kalau kita susah nak anginkan dia di apa kita panggilnya? Kerongkong yang atas ni. Kerongkong. Yang sini kan rah. Kan sepatutnya bunyinya tu di sini rah. Tapi kalau susah kan kita ajam. Kita orang bukan rah. Boleh anginnya tu di dalam mulut ni. Rah. Jangan lain daripada dua tu. Lain daripada dua tu sifat huruf dia akan berubah. Sama lah contoh tadi. Bis, bish, bis, bish, bis, bis. Kan? Kalau kita nak berlatih lah. Kalau kita nak berlatih, okay? 5 huruf tu, 5 huruf yang apa orang cakap bahaya lah, kritikal. Okay? Sin, shin, sod, dal, dal. Dan yang tu kita mesti beza. Cara nak bezakan dia adalah guna sukun. Okay, yang kedua tasydid. Okay. Semua okey? Okey. Okey, Puan Mai kita. Okey, Puan Mai dari mana? Seri Manjung, Perak. Dari Perak. Betul lah. Semalam saya ingat dari Perak. Okey. Okey, yang seterusnya. Boleh nampak kan? Boleh. Tajwid yang kita penting belajar sukun dan tasydid. Okey, tasydid ni harakat mendatang lah. Kenapa dia huruf yang ada tasydid tu sama dengan macam ni. Tengok ra. Ra tasydid sama dengan 2 ra. Satu dia sukun, satu dia ada harakat. Kan? Nampak tak di situ? Nampak. Okey. Sifir ni penting untuk kita faham. Okey. Kalau sukun tadi, dia satu je. Dia melibatkan satu bunyi, satu huruf saja. Kalau tasydid ni, dia beranak menjadi 2 huruf. Ra tasydid dengan harakat fathah kan. Ra sabdu baris atas kalau masa kita belajar mukadam dululah. Okey. Yang ni dia macam itulah. Satu mati, satu berbunyi. Okey. Dia jadi ar-ra. Kan? Bir-ra, tar-ra, ar-ri, ar-ru. Okey? Okey. Nak bagi mudah, ra ni ada tebal, ada nipis. Okey? Jadi nak bagi mudah, kebanyakan ada Kak En. Yang ni masalah yang Kak En ada cakap dengan saya lah. Ra. Okey. Ra tebal, ra nipis. Apa istilah dia Kak En? Kan orang belajar SPQ. Tak dengar KN, tak dengar. Mic. Wish, Ustaz tak pandai juga tu. Okey. Bagi tahu siap-siap. Jadi nak bagi mudah, kebiasaannya kalau ra ni ada tasydid, dia kena kita jelaskan. Dia jadi ra tebal. Suatu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua ra tu dia ra tebal. Okey?
nir, kan? Okay. Jadi teknik dia untuk huruf ra ni bergegar. Lidah kita ni bergegar di dalam mulut kita. Kalau untuk latihan lah, untuk latihan. Tapi jangan pula masa solat Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kisah dulu budak saya, kan? Kan mungkin di manalah silapnya, kan? Jadi dia nak paksa harakat roh tasydid, kan? Sampaikan dia baca apa dia Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahu taklah ya, supaya dia tur nanti kalau dah ada asas sudah ada, jadi mudahlah. Okey, seterusnya apa tajwid dalam ayat 1 ni? Okey, kalimah jalalah. Kalimah jalalah ni kita biasa kita akan sebut Allah, bukan Allah. Okay? Kecuali jika sebelumnya tu huruf yang berbaris kasrah, berbaris bawah, macam bil, dan kalau baris atas tahu, kan? Billahi wattallahi, kan? Allahu Akbar, kan? Kalau baris atas dia akan tebal, baris bawah billahi, a'udzu billah, bismillah, kan? Okey. Yang ni senanglah. Dan la pada lafaz jalalah ni mesti dibaca 2 harakat. Bismillah. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Dia mesti bismillahirrahmanirrahim, kan? Okay. Seterusnya, okey, yang tu kita settle dulu. Sukun, tanwin, lafaz jalalah. Yang tu settle insya-Allah. Dah suku lah, boleh kata suku dah. Kita punya bacaan Al-Quran akan betul kalau 3 benda tu kita dah settle. Okey, kemudian seterusnya, yang seterusnya hukum-hukum dalam surah Al-Fatihah ni hukum-hukum yang biasalah. Lam ta'rif. Yang ni yang ni saya tak tekankan sangat sebab yang ni teknikal sikit. Tapi wajib lah. Kalau macam Kak En dah masuk tahap wajib lah. Sebab sekarang buat STQ, kan? Macam Kak Saimah, macam siapa yang mengajar Al-Quran, dia wajib dah. Termasuk wajib lah nak tahu jenis-jenis huruf lam ta'arif, kan? Lam syamsiah, lam qamariyah, kan? Okey. Sebab kita nak tengok bila masa dia dibaca, bila masa dia akan hilang, kan? Bila dia masa dia jadi matahari, bila masa dia jadi bulan. Okey, qamariyah, syamsiah. Okey, lam ta'arif ni juga penting untuk kita tahu. Alif yang pertama tu baris apa? Kan biasa kita keliru, apa tak? Yang mudah-mudah tu okeylah, kan? Macam Iqra, kita dah tahu Iqra, tapi kalau kita tengok Al-Quran, huruf alif dan Iqra tu tak ada tanda. Kan dia hamzah wasal. Dia hamzah wasal. Okey. Jadi yang ni kemudian kita tengok mat asli. Yang ni pun wajib. Wajib. Saya daripada sukun, saya daripada tasdid syaddah. Saya daripada yang macam lam alif tadi tu yang tambahan lah, perlu tambahan. Yang macam mat asli ni buah-buah, pukulan-pukulan yang utama lah dalam tajwid ni. Kalau yang ni tak betul, boleh kata 70% bacaan Al-Quran kita tak betul. Okey? Dan yang ni sangat bahayalah. Sangat bahaya. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan. Okey? Kemudian
Okey, mad arid disukun. Arid disukun. Mim bertanda kasrah dimatikan kerana okey. Okey. Apa maksud mad? Dalam Al-Quran apa maksud, dalam tajwid apa maksud mad? Mad maksud panjang. Panjang. Panjang dia ada dua jenis. Panjang, lebih panjang. Okey, antara bacaan-bacaan yang lebih panjang, macam ni lah. Dekat hujung tu. Rahim. Bila kita berhenti tu, Rahim. Bacalah 10, bacalah 4. Yang paling selamat 4. Walaupun ada bermacam-macam pendapat, kita ambil selamat, kita baca 4. Bila masa terjadi macam ni adalah bila mad asli, dia berjumpa pula dengan huruf sukun. Okay? Yang macam muat iwat apa ni, ada berbagai-bagai jenis lagi lah. Ni. Jadi untuk bagi mudah, so saya ajar budak-budak, saya ajar orang yang baru-baru kan, nak bagi mudah saya tak nak peningkan mereka dengan berbagai-bagai nama mat tu. Kita ingat je yang mat arid disukun ni. Mat yang jadi kerana mati. Kerana wakaf. Okay. Jadi kejadian dia, huruf ha baris bawah jumpa dengan ya baris sukun. Kan? Huruf ha baris bawah jumpa dengan ya baris sukun, di situ dah jadi mat asli kan. Okey, kemudian mim yang di hujung tu kita matikan kerana wakaf ayat pertama kan. Jadi dipanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semalam Ustaz Ahmad ada ajar juga cara menyambungkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Bila sambung dia tak panjang. Dia panjang mat asli saja. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Kan? Kalau kita berhenti dia jadi panjang betul. Tapi untuk selamat bagi kita dalam solat bacalah satu ayat yang surah Al-Fatihah ni. Kan? Yang imam tarawih tu mereka tu hafiz, mereka belajar kan. Mereka dapat bacaan daripada guru mereka. Jadi tak kisahlah, mereka nak action sikit. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kan? Kita pun di belakang tu kan. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, janganlah, saya tak galakkan. Jadi seeloknya kita ikut seperti hadis yang dibawa oleh Hafsah kalau saya tak silap, bahawa Rasulullah tu membaca Al-Fatihah di dalam solatnya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, settle lah. Okay, yang tajwid ni bukan fokus kita. Cuma fokus kita sekarang kita nak belajar sifir dia. Okey, sekarang kita pergi ke latihan seterusnya. Ayat berapa? Ayat kedua. Kan? Okey, kita skip ayat kedua, kita pergi terus ayat yang susah sikit. Boleh tak? Ayat berapa yang agak susah sikit? 5. Iyyaka na'budu. Kan? Tak, kita pergi ayat 7 terus lah. Allah Ustaz, terus bagi gear 5 ayat 7 tu. Tak, sebab ni dah di penghujung rancangan ni, kita pergi, Ustaz nak tanya, ni ada nota tak? InsyaAllah ada buku, insyaAllah dalam masa terdekat akan keluar. Saya sedang berusaha bersungguh-sungguh. So Ayu pun dah ready dia punya buku Doodle Khat Fatihah tu. Cuma yang buku Pandai Fatihah ni ada beberapa part lagi lah. Dan saya nak minta tolong Ustaz Ahmad untuk review juga. Dan saya nak bawa Ustaz Ahmad dalam buku Fatihah ni. Jadi ada beberapa proses lah perlu diubah balik. Saya perlu kontak Perpustakaan Negara untuk tambah nama Ustaz Ahmad dekat depan kudit buku tu lah. Saya tengah bincang dengan dia lah. Jadi insyaAllah settle dalam bulan Syawal ni lah buku Pandai Fatihah ni. Okay? Okay, jadi sekarang kita tengok ayat 7. Kita terus bagi ayat 7. Ya, ayat 7. Ya, ayat 7 surah Al-Fatihah. Okay, apa latihan dia? Okay, saya bagi masa 10 minit cukuplah kot kan. Tak siap semua pun tak apa, kita boleh sambung nanti. Kan, ataupun ni nanti. Ataupun kerja rumah ni nanti. Kita bagi sampai pukul 10 malam nanti. Boleh tak? Ustaz so buat apa ni kerja rumah? Kalau macam tu boleh. Macam tu boleh kan. Kalau nak terus minta sekarang susah. Memang tak apa. Tidak dapat.
Okey. Cik, kongsi dapat. Saya setuju Cik. Kita dah di penghujung rancangan ni. Okey, macam ni. Apa kerja rumah dia? Siapa boleh tolong saya type dekat chat? Saya. Type dekat chat kemudian copy paste pergi dalam grup kan. Okey, pertama sekali ayat 7 tu. Tulis huruf-huruf dia macam yang Ayu buat tadi. Apa huruf-huruf yang ada dalam ayat 7 surah Al-Fatihah tu? Okey. Yang kedua, harakat. Harakatnya macam tadilah. Bis satu harakat. Bawah, sin mati, bis satu harakat. Okey. Apa harakat-harakat yang ada dalam ayat 7 surah Al-Fatihah tu? Okey. Yang ketiga, kalimah. Apa kalimah yang dipecahkan? Ayat 7 tu jadi kalimah. Jadi ayat fokusnya ayat 7 lah Ustaz. Ayu boleh tolong tak? Ya. Yang slide Ustazah Ma semalam tolong present dulu. Ustazah Mar. Ada tak? Ada sekejap. Ada. Tolong. Okey. Ni sebagai penutup kita lah, penutup program kita hari ni. Okey. Kak N boleh ulang soalan saya tadi? Boleh ulang kerja rumah? Yang pertama ialah kita tulis huruf. Huruf. Yang kedua kita tulis bunyi. harakah. Bunyi lah. Bunyi. Yang ketiga kita tulis kalimah. Alhamdulillah. Baik. Betul kan? Betul. Itulah kita ada pensyarah di sini. Okey. Jangan Ustaz. Buka ke slide yang nombor 7. Ayu tolong copy tu. Yang chat tu copy letak dalam grup. Okey. Slide nombor 7. Kenapa jadi tu pula? Okey, nombor 7. Slide nombor 7 ke? Taklah, bukan nombor 7. Slide yang ayat ke-7. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Ya Allah, 4 minggu Ustaz. Tak lepas lagi Huruf Masuk apa? minggu Dah. kelima baru lepas. Huruf Pun dah. kalau ulang balik tak lepas lagi. Okey. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Yang ni siap hantar voice note dekat Ustaz pun tak betul lagi kan? Alladzina an'amta. Okey. Sebab tu kita pecahkan dia kepada harakat, kepada bunyi. Okey, ni saya share sikit lah. Sebab di sini banyak huruf-huruf yang mencabar, banyak huruf-huruf yang kritikal. Pertama sekali short. Okey, sebab itulah dalam mukadam kita belajar sebut huruf dulu. Kan? Short. Jadi sui ni angin tu. Angin tu ke salah satu daripada tiga tadi, pipi kanan ke pipi kiri ke. Macam saya senang pipi kanan, sui. Ada angin. Roh tu bergegar lidah kita, roh. Dan ada bebanan pada mulut kita. Bebanan dia pada mulut, pada ni lah. Dalam mulut kita ada bebanan roh. Roh ni memang terbeban lah, kita nak baca tambah toh pula di ujung tu. Siratan. Kan? Beban. Nanti kita tengok maghdu pula. Kan? Yang maghdu tu bebanan dia di sini. Kan? Allah. Macam kami dulu latihkan ambil air, masuk air dalam mulut, kemudian main air tu. Tak tahu lah petua orang lama-lama kan. Petua orang dulu. Kan? Puasa Ustaz. Ajar benda belik-belik. Okey, Ustaz. Lidah langgarkan ke gigi yang belah dalam lah. Dan salah satu pipi kita
terbeban. Ada lagi. B. Maghdubi. Ni. Walal. Sebab mudah terjadi kita baca walat. Bila walat, tidak lah. Ya, salah bunyi walat, salah bunyi jadi roto. Jadi walat Jadi tolin. walat to pun boleh. Kan sebab tadi. Ya. Salah sebut macam to, salah sebut macam dal. Sebab dekat depan sekali tadi sirotal kan. Dia mudah terpengaruh pergi ke hujung ni. Walat tolin, betul? Cantik bunyi walat tapi salah. Okey. Yang ni dia terbeban dah. Salah satu pipi kita ni akan terbeban. Walau salah satu pipi kita akan terbeban. Jadi nak tengok kita nak baca Al-Quran dengan betul ni, dia memang melibatkan apa tadi saya cakap? Kita punya kerongkong, rongga. Okey, rongga. Kita punya dalam mulut ni kita punya lidah, gigi dan bibir. Tak ada melibatkan hidung. Tak ada melibatkan hidung walaupun gunnah. Yang ni mudah kita nak salah faham. Okey, dalam membaca Al-Quran ni, kalau kita dengar bacaan syekh itu memang bunyi suara mereka. Ada kan? Kita maaf cakaplah, saya kadang-kadang kita solat di masjid-masjid kan, sedap bunyi bacaan kan, tapi dia baca dekat hidung. Sebab nak ikut Syekh Arab tu tak. Syekh Arab tu memang fitrah mereka bunyi macam dekat hidung tapi bukan dekat hidung. Jadi Al-Quran ni tak ada melibatkan yang dekat hidung. Kalau tengok siapa ada gambar yang tu kan, Makrat. ada tak dalam kan? Tak ada yang melibatkan hidung. Apa ke tak ada. Dia tak ada melibatkan hidung. Okey? Dan okey, alhamdulillah. Jadi kita boleh tengok sini kan, huruf-hurufnya ada huruf yang berulang kan, macam dot kan berulang. Maghdu ada, adolin ada kan. Okey. Jadi kita nak pecahkan huruf dia, kita nak pecahkan harakat dia kan. Macam yang saya beritahu tadi kan. Macam mana nak pecahkan harakat tu? Setiap huruf tu tengok huruf yang selepasnya. Kalau huruf selepasnya berbaris, fathah, kasrah, dhammah, dia tak jadi apa-apa lah. Kalau dia huruf selepasnya tak ada baris, ataupun baris sukun, ataupun baris syiddah, tasdid, sabdu, dia akan melibatkan yang huruf yang sebelahnya itu. Okey, jadi kerja rumah kita, keluarkan huruf, keluarkan bunyi dan keluarkan kalimah. Kalimah dia ni ada berapa? Sirota, satu kalimah, alladzina, satu kalimah, an'amta, satu kalimah, alaihim, ghairi, satu kalimah, maudhu, satu kalimah, alaihim, satu kalimah, wala, satu kalimah. Boleh. Okey, jangan keliru. Kalau sini ada yang pandai cakap Arab kan, wala tu kan dua kalimah kan. Ini untuk kita mudah untuk belajar Al-Quran. Okey, kalau nak tulis wa tu satu kalimah pun boleh lah. Boleh lah. Tak apalah. Tapi kalau ikut pada bahasa Al-Quran, wala tu satu kalimah dia wala. Okey, wala. Okay. Kalau jadi kita tak sempat nak pergi kepada tajwid, insyaAllah tajwid tu yang kemudian hari. Tapi inilah dia tip dan teknik. Benda-benda yang kita perlu ada. Jadi sebelum kita recap. Kita recap balik apa pertemuan kita pada hari ini tadi. Pertama sekali adalah untuk membaca Al-Quran dengan baik. Okey, Ayu boleh tutup, saya nak tengok muka semua orang. Okey. Okey, Kak Yong masih tak boleh buka kamera. Okey. Ayu macam ke hutan. Fantasy. Tak boleh, tapi tak cantik lah pandangan. Oh, Cantik je. Okey je Kak Yong. Okey je Kak Yong. Okey je. Tak dekat mana tu? Kak Yong di parking ni. Sebenarnya tadi keluar sekejap. Okey, tak apalah, Kak Yong tutuplah kamera. Okey. Okey. Tangkap gambar dululah sementara Kak Yong. Kak Yong sekejap Kak Yong. Kita tangkap gambar jap.
Paling cantik you. Saya kira Okey, jap. 1, 2, 3. Saya punya gambar yang pejam tu kenapa? Tak puas hati lah tu nak ambil gambar lagi sekali. Ya Allah. Sekejap Tolong tangkap juga sekali tu. Okey, lagi sekali. Tak mau keluar pula gambar ni kenapa? Dekat saya ada. Dekat skrin saya tak keluar gambar saya pula. Tak apalah, ada gambar muka bulat tu. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Okey, kalau ada siapa yang boleh tolong type ah. Okey, kita nak recap. Pertama sekali, kita mesti tahu nama huruf. Okey, Ya. tahu nama huruf. Kalau tak tahu nama huruf, kena belajar balik nama huruf. Sebab tu dalam mukaddam, kita pelajaran pertama kita belajar nama huruf. Sebab kita bukan orang Arab. Okey. Jadi sebagai orang ajam, wajib untuk kita tahu nama huruf dan tahu nama harakat. Fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Itu yang asal. Okey, yang mendatang tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain. Yang mendatang juga yang bersebab sabdu. Sabdu. Okey, tasdid. Okey. Jadi seterusnya untuk kita betul membaca Al-Quran dengan baik, setiap bunyi, okey, huruf-huruf tadi, huruf bila diberi harakat, dia akan menjadi satu bunyi. Okey, boleh jadi satu bunyi itu satu huruf sahaja. Boleh jadi dua huruf. Satu bunyi melibatkan dua huruf, kan? Boleh jadi 3-4 huruf menjadi satu bunyi. Sama macam kita jugalah. L-I-L, kan? Dua huruf. M-A-N-G, mang. 4 huruf. Jadi satu kalimah, lemang. Betul. Okey. Kak Ain terus naik. Batuk. Bukannya apa, tengah duk fikir ni. Nasib baik dia tak keluar berbuka puasa. Marah tau. Sebab kami lambat. Janganlah sebut-sebut. Nanti dia sebut. Tak ada, aku sebut dulu sebab nanti kau sakit hati kalau dia sebut dulu. Kemudian, bunyi-bunyi tadi itu lah yang akan menentukan hukum-hukum tajwid. Ya, kita tengok tadilah. Tapi yang paling basic untuk kita tahu, paling penting untuk kita tahu pertama sekali sukun. Yang kedua, tasydid, sabdu lah. Yang ketiga, mad asli. Okay. Dalam mad tu banyak. Okay. Yang qalqalah apa semua dia termasuk dalam sukun. Okay. Okay. Yang qalqalah akan masuk dalam sukun. Idgham bila gunah akan masuk. Jadi yang tiga tu pertama tajwid yang kita perlu tahu. Okey, jadi satu ayat Al-Quran tu dia dibentuk oleh kumpulan kalimah, susunan kalimah-kalimah. Dengan ismi, nama disambung Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu ayat, satu surah Fatihah. Tapi melibatkan 5. Kalau dalam bahasa Arabnya 5 lah, tapi untuk yang Al-Quran ni 4. Ayat 1 surah Fatihah melibatkan 4 kalimah. Bismi, Allah, Ar-Rahman. Okey. Jadi nak diberi kepada tip dan teknik yang saya nak beri kepada kita hari ni adalah kotak-kotak, guna kotak-kotak tu. Okey. Jadi lepas ni kalau kita dah pandai yang Al-Fatihah ni, kita boleh cuba. Kita boleh cuba pula. Cuba tengok pada surah An-Nas. Pecahkan surah An-Nas tu kepada huruf-huruf dia. Kita nak tengok huruf apa yang terlibat dalam surah An-Nas. Kemudian pecahkan kepada bunyi-bunyi. Kita pecah kepada bunyi untuk kenal pasti apa hukum tajwid. Kan? So hukum tajwid ni satu kalimah boleh ada beberapa hukum tajwid. Kan? Sebab tu tajwid tu kita tak boleh tengok per ayat, kita tak boleh tengok per kalimah. Tajwid kita tengok per bunyi. Okay. Kemudian kita nak belajar pecahkan kalimah. Kenapa kita nak belajar pecahkan kalimah ni? Di situ membantu kita untuk tadabbur, untuk faham.
paling tidak kita faham makna satu kalimah tu bahasa Melayu dia apa, satu kalimah tu bahasa Melayu dia apa, kan? Jadi semua itulah yang akan menentukan betul salahnya bacaan satu ayat Al-Quran kita. Apatah lagi ini surah Al-Fatihah. Dan ikutkan surah Al-Fatihah ni sehabis-habis mampu kita, kerana sudah bertahun-tahun kita membaca surah Al-Fatihah ni, kan? Jadi tak patutlah jika surah Al-Fatihah kita ni tak betul. Cuma kerana kita ni orang ajam, orang bukan Arab, kan, ada benda-benda yang dimaafkan lah. InsyaAllah Allah akan maafkan kita, kan, yang boleh dimaafkan. Sesama penuntut ilmu atau dengan murid pun, guru dia boleh faham kekurangan dan kekuatan, kan? Sebab tu Rasulullah SAW, guru Al-Quran terbaik, teragung kita, Rasulullah kata apa? Siapa membaca Al-Quran dengan tergagap, kan? Tergagap. Bismillah, kan? Sebab memang gagap betul lah. Sama ada dia gagap betul ataupun macam kita baru nak mengaji. Alif Lam Mim, kan? Orang pun gagap lagi Ustaz. Asyik kan? Kena je. Kan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata dia dapat 2 pahala. Kerana apa? Kerana kesungguhan dia nak belajar, kan? Dan Jibril juga pernah menegur. Tentulah teguran itu daripada Allah SWT. Dia katanya, janganlah kamu menguasai satu ayat, kan? Kerana Al-Quran ni kalam yang agung, kan? Satu mukjizat yang agung, satu benda yang agung, kan? Sebab itu kita perlu berhati-hati. Sebab tu dalam kita nak belajar Al-Quran ni, kalau ikut imam-imam besar, kita perlu berada dalam keadaan yang bersih, yang harum, pakai baju yang elok, kan? Sebab tu kalau kami budak-budak dulu, memang pantanglah kalau mengaji itu kita puja. Itu ada yang kalau zaman dulu lah. Sekarang dah biasa je pun, kan. Okey, itu yang tambahan-tambahan lah. Jadi nak katanya kita perlu ada usaha lah untuk membaca surah Al-Fatihah ni. Lagi satu, okey, antara cara usaha kita untuk baca Al-Quran dengan betul ni, bagusnya kalau kita belajar bermula dari surah An-Nas, dari belakang. Surah An-Nas pergi ke depan, sekurang-kurangnya pergi ke Wadduha lah, sekurang-kurangnya. Kerana apa? Kerana surah An-Nas sampai Wadduha tu, dia ada semua bunyi, ada semua hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, kan? Jadi bila kita boleh buat betul surah An-Nas, kita boleh baca betul sehingga surah Al-Duha, insya-Allah kita boleh baca satu Al-Quran tu dengan betul. Kalau kita dah menguasai asas-asas dalam surah Al-Fatihah ni dengan betul, insya-Allah untuk kita menguasai asas-asas dalam surah-surah lain dalam Al-Quran tu dah jadi mudah. Jadi insya-Allah saya ada cakap-cakap juga dengan Kak En, saya nak buka kelas, saya kata belajar Al-Quran cara mukaddam. Patutnya cara macam ni tadilah. Surah An-Nas kita akan pecahkan pada ayat-ayat, satu ayat kita akan pecah kepada huruf, kepada bunyi, kepada kalimah, untuk kita tengok tajwid dia, untuk kita betulkan, untuk kita biasakan kita punya rongga-rongga yang berkaitan ni. Dan jadi tengoklah macam mana, kalau ada sambutan, kalau ada yang nak, kita akan buat kelas yang tu memang lama dah sertifikat sebagai amal ibadah saya lah. Nak buat kelas belajar tajwid kaedah mukaddam. Kita nak gunakan kaedah macam kaedah kita hari ni, tapi pergi kepada surah-surah lain, An-Nas sampai Ad-Duha. InsyaAllah lepas tu selesai Ad-Duha, insyaAllah nak baca surah-surah lain tu, asas yang fundamental. Betul tak? Fundamental lah. Betul lah tu. Asas yang paling penting. Macam kita buat rumah lah, tapak yang paling penting tu kita dah ada. Itulah antara hikmahnya surah Al-Fatihah jadi umul kitab. Sebab kalau kita settle yang kita belajar ni tadi, insyaAllah untuk kita belajar yang lain tu tak susah. Apapun sebagai orang ajam, kita jangan sedih kerana ada beberapa part kita tak sampai. Dan sebab tu saya kata pernah terjadi juga saya dengar imam-imam yang bacaan dia cantik bunyi dia, kan? Tapi jadi salah kerana apa? Jadi salah kerana dia nak meniru orang Arab dan bunyi dia guna hidung. Yang tu tak sesuai lah. Kita nak paksa diri kita Arab tapi bunyi dia cantik, tapi makhraj, kan? Nyawa ayat Al-Quran makhraj tu dia
jadi kacau kerana kita keluarkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan? Dia nak kan. Okey. Dia konon dia nak ikut guys ke apa ke kan. Okey, jadi betul lah. Saya mengambil kesempatan ini mintalah semua yang ada ni sudilah untuk mendoakan arwah datuk dan nenek saya. Keduanya lah Al-Quran pertama saya. Setiap kali saya baca Al-Quran, saya minta pada Allah, saya harap pada Allah agar ada catatan pahalanya kepada arwah datuk dan nenek saya tu. Mereka itulah guru Al-Quran pertama saya, membentuk saya siapa saya sekarang. Kerana kalau tanpa asas-asas itu, tidaklah saya jadi seperti saya sekarang, walaupun bukan yang baik. Kan? Kalau di Bintulu ni saja masih ada kurang kan, qari'ah yang lebih baik, Al-Quran lebih baik. Tapi jasa arwah datuk dan nenek saya tu kepada saya kerana mereka adalah guru Al-Quran pertama saya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada anak, saya memang selalu galakkan jadilah guru pertama kepada anak. Kurang-kurangnya mengajar anak kita huruf hijaiyah. Alif pun, ba pun. Kerana insya-Allah pahalanya itu berpanjangan seperti janji Rasulullah, dan iza matal insan, mati seorang manusia, terputuslah semua amalan kita jadi 3. Kan? Sedekah jariah. Okey, katalah kita berwakaf, kita buat satu masjid. Kan? Berapa lama masjid itu tahan? Katalah na'udzubillah min zalik, katalah berlaku musibah bencana alam. Katalah berlaku musibah fitnah peperangan. Masjid boleh runtuh. Dan inilah kita punya catatan amal jariah. Kan? Yang kedua, ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Kan? Yang tu tidak terhenti. Saya selalu bayangkan arwah datuk dan nenek saya adalah insan pertama yang mengajar saya alif bata, insan pertama yang mengajar saya membaca Al-Quran, kan, daripada saya budak-budak lagi 4-5 tahun. Jadi insya-Allah setiap kali saya membaca Al-Quran ada kebaikannya untuk ibu ayah saya, untuk datuk dan nenek saya. Jadi itulah saya selalu memberi galakan kepada kawan-kawan yang ada anak, jadikan diri kita sebagai guru Al-Quran pertama anak kita. Yang ada cucu, jadilah kita datuk dan nenek yang menjadi guru Al-Quran pertama kepada cucu kita. Jadi saya harap Allah SWT berkenan untuk memberikan ganjaran, menyampaikan pahala daripada apa yang saya sampaikan, kerana kebanyakan apa yang saya sampaikan ini adalah didikan arwah datuk dan nenek saya kepada saya. Okay? Jadi kita tutup majlis kita dengan soal as dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Minta izin lah, kita ada rakaman. Mungkin rakaman ni kita akan siarkan di mana-mana. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Terutama sekali yang pertama sekali orang Sabah, orang Sarawak. Yang terakhir sekali orang Perlis. Geram, nyapa. Sabar. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Tima. Selamat